potong tangan. Sudah potong tangan, potong kaki, potong lidah, buta mata. Halang-halang baik kita bunuh ya. Semua benda dah buat dah pada dia ni. Bunuh lelaki tadi. Akhir sekali apa berlaku? Uqal dan Urainah ni murtad. Mana Uqal Urainah? Akhirnya mereka murtad, keluar Islam. Murtad. Akhir sekali murtad. Jadi ulama bahas bab cing unta ni daripada hadis ni. Pertama, ni pandangan para ulama saya himpunkan, saya sebut. Pertama, kata Allah Ta'ala nak hinakan Uqal dan Urainah sebab tahu nak murtad buat jahat, maka Nabi sebut tadi kencing unta tu sebagai penawar bagi. Itu pertama, pandangan pertama. Pandangan kedua, boleh berubat dengan air kucing unta dengan syarat sakitnya tadi itulah penawar. Boleh. Dan yang ketiga, tak ada orang kata sunnah minum air kucing unta. Tak ada. Sebab ada zaman belajar dulu kawan-kawan dia pergi minum kucing unta. Orang Arab memang dia minum, ada khasiat dia minum susu unta, dia minum kucing unta. Kita tanya apa mau minum, sunnah dia kata sunnah celah mana, mu ni duduk ngaji dah tak erti lagi. Ulama bahas. Jadi ulama ada siap kalau pergi negara Arab ni, siap ada buku tebal-tebal ni cerita bahas bab kucing unta tadi. Jadi itulah, harus boleh buat berubat kalau itu saja ubat, tak ada ubat lain dah. Ni je ubat. Contoh dia ni migrain. Ubat migrain ada. Dia pilih arak juga minum. Sebab apa? Nak buat ubat. Maka jadi haram, tak boleh. Sebab ada ubat lain dah. Tapi kalau migrain hanya ubat dia, arak je jadi ubat. Itulah yang cerita keharusan tadi. Keharusan tadi dan perkara tersebut. Syarat tambahan, ia mesti dah berada dalam keadaan terpaksa dan harus memakan makanan dan minuman yang diharamkan. Mesti dalam keadaan terpaksa. Ad-darurah tud'ul maghturah. Mesti betul dalam keadaan darurat. Mesti betul dalam keadaan terpaksa baru boleh. Itu contoh. Dan firman Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ila matturrirtum ilaih. Sadaqallahul azim. Pada Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakan. Jadi faham bab kucing unta ni, jelas dah saya terang hukum sebagainya. Dia jangan adalah cuma umrah minta nak minum kucing unta. Ada buat balik sebotol zaman saya bawa orang pergi umrah. Kita terlupa tak sempat itu. Ada orang lain yang menguruskan. Saya bawa cuma umrah. Tak tahu buat balik kuning je macam item. Tanya benda ni makcik air kecil unta, orang kira ubat. Ubat benda ubat lelah. Tak baik lelah minum kecil unta, sakit kuat lagi lelah ada. Kuat lagi lelah. Tak sah. Jadi jelas dah bab hukum ni dah. Tu. Ada soalan? Tak ada Ya. Salib tu memang dia punya logo dia orang. Salib kalau pasal Argentina tu matahari tu hanya matahari. Dekat belakang so kita pakai terus. Kalau macam matahari benda-benda begitu dia balik pada i'tiqad kita lah. Tapi kalau salib tu sah tak sah, tinggalkan. Ada benda tadi seolah-olah mengagungkan agama orang lain. Benda yang ma'ruf bagi, benda yang masyhur bagi orang, itu merupakan agama mereka. Jadi elok tinggalkanlah. Ia masuk dalam mempromosikan keingkaran dan kemaksiatan. Kita tak ada masalah pun tengok salib. Tapi bila duduk pada pakaian kita tak sepatutnya lah. Tapi kalau duduk pada bangunan orang kafir, dan bahasa dia dah kafir. Cuma kalau duduk pada orang Islam tu tak kena lah. Allah Ta'ala penyokong Argentina boleh tukar sokong Kelantan pula. Kelantan baju warna pink tuan-tuan. Tak ada salib, ada kijang. Okey.
Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud berkata mengenai perkara yang memabukkan. Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sahabat, atharnya, perkataannya, innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyembuhan kepada kamu apa yang telah diharamkan ke atas kamu. Riwayat Bukhari secara muallaq. Jadi ni perkataan Abdullah bin Mas'ud, bahawa tidak dijadikan ubat bagi penyakit itu apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mana ada benda lain yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala alam. Ada sebarang soalan? Likulli da'in dawa'un. Likulli da'in dawa'un ilal maut. Macam mana arah tak boleh jadi ubat? Macam mana? Likulli da'in dawa'un ilal maut. Jadi di sini menggambarkan bahawa yang haram ke, yang apa boleh jadi ubat ke banyak. Likulli da'in dawa'un. Bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Dan perkataan likulli ini ulama bahas. Kalau kita ambil contoh bab wudu, perkataan likulli juga. Setiap anggota wudu tadi, setiap bila mana dia berwudu tadi dengan seluruh anggota secara sempurna, maka dia diampunkan segala dosa. Likulli juga, seluruh dosa. Tapi ulama bahas daripada perkataan likulli itu apakah dosa besar dan dosa kecil. Maknanya orang lepas zina dia ambil wudu, habislah dosa dia? Tidak. Ia hanya dosa-dosa kecil. Ini balik pada perkataan Nabi. Dan begitu juga penyembuhan bagi penyakit ini, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, lam yaj'al shifaakum, tidak dijadikan penyembuhan bagi kamu itu fima harrama alaikum, apa yang diharamkan. Ini perkataan sahabat, satu hujah untuk menguatkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu laisa bidawain walakinnahu da. Dan Nabi sebut lagi khusus dalam bab arak ni, arak itu tidak menjadi penyembuh melainkan dia menjadi penyakit. Kemudian lagi disebut pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, sebagaimana saya sebut tadi, sesungguhnya innallaha ta'ala anzala da' wa dawa. Allah Ta'ala ni turunkan baginya, bagi setiap Allah Ta'ala menurunkan penyakit, ada wa dawa, dan juga ubat. Wa ja'ala lakum da'in wa dawa'an, dan dijadikan bagi setiap penyakit ini ada ubatnya. Fatadawa wala tadawa biharamin. Ini hadis Nabi jelas lagi. Jangan berubat melainkan berubat dengan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jangan berubat dengan benda yang haram. Ini hadis Nabi jelas lagi. Jadi begitu juga hadis cerita bab ubat. Semua penyakit ada ubat, melainkan maut. Mati tak ada ubat. Tapi semua penyakit, likul, seluruh penyakit, kalau hadis Nabi, melainkan mati. Dah ada lah. Kalau orang lain dia jual ubat, dia boleh cerita banyak lagi. Habatus sauda ubat, saya tak jual ubat ni. Madu, semua itu. Wallahu ta'ala alam. Jawab. Ada soalan lagi? Tak ada. Saya kira itu sahaja pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Dan akhirnya sebelum menutup majlis, saya memohon izin daripada jawatan kuasa masjid. Pertama, pengumuman. Sebagaimana saya maklumkan, kutipan untuk Ma'had Al-Munir bagi program pengajian percuma ini, setiap bulan saya akan umumkan jumlahnya supaya hadirat-hadirat tahu, kerana ia merupakan dana awam. Dana awam untuk saya bina Ma'had Al-Munir ini, untuk saya menjalankan operasinya. Yang pertama, kutipan sepanjang bulan Januari ini, termasuk ni antara penyumbang surau sendiri, banyaklah masjid surau sekitar Selangor dan orang persendirian. Keseluruhannya RM8,419.
Ini setelah dibayar gaji seorang ustaz. Dia bayar dulu gaji dia. Jadi campurlah 1,500. 8,419 tambah 1,500 jadi 9,919 ringgit. Itu semua sekali hasil kutipan yang diberikan oleh tuan-tuan untuk operasi Ma'had Al-Munir ini yang kita buat secara percuma, terutama pada asnaf fakir dan miskin. Dan semua itu hasil kutipan sepanjang bulan Januari itu akan digunakan membayar gaji guru. Tak boleh buka internet lambat. Syekh Abdul Rahman Al-Bah sebanyak RM3,000 sekarang di sepanjang masa bersama muridnya, dan Ustaz Sulaiman Muhammad Nur sebanyak RM1,500, sewa rumah RM2,200, makan minum pelajar dan berkaitan seluruhnya, sewa air, sewa mesin air kawin sebagainya RM7,000, utility api air sebagainya yang berkaitan tentangnya RM200, dan berkait dengan aktiviti, dia ada aktiviti pergi sana pergi sini, memanahnya, selaknya, semua sekali melibatkan RM1,500 dan melibatkan bayaran bagi orang yang bawa pergi ke masjid suatu hari Jumaat. Jadi semua itu RM15,500. Tapi alhamdulillah setakat ni boleh berjalan lagi. Ada orang yang sponsor sikit bagi pelajar sebagainya. Dan insyaAllah saya minta doa tuan-tuan agar kelangsungan ni, program pengajian percuma ini dapat dilaksanakan, kerana cita-cita saya cukup besar, supaya institusi dana awam umat Islam ini dapat dimanfaatkan memberi pendidikan Islam secara menyeluruh kepada umat Islam. Dan pada malam ini saya buka lagi, sebagaimana saya sebut setiap malam dalam kuliah saya membuka peluang untuk hadirin muslimin muslimat memberikan tabarruat, memberikan sumbangan infak ataupun wakaf pendidikan. Nak beri wakaf pendidikan, kita tak buat CJ wakaf lagi sebab apa? Duit pun tak cukup lagi. Nak buat CJ wakaf kena keluar duit lagi. Jadi utamakan apa yang kita utamakan dulu. Jadi tuan-tuan nak wakaf, nak beri duit dana ni, saya bagi duit ni atas dana wakaf pendidikan, boleh niat wakaf untuk pelajar-pelajar, ataupun sebarang bentuk infak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi sebaik-baik ganjaran kepada hadirin hadirat di atas sumbangan yang diberikan oleh hadirin hadirat sekalian, kerana ia menjadi kelangsungan bagi Ma'had Al-Munir, penerusannya, pendidikannya, yang akan memberi manfaat kepada ummah, daripada ummah dan untuk ummah. Wallahu ta'ala alam. Di belakang sana ada tabung yang berwarna hijau. Saya kira itu saja, dan saya ucapkan jazakumullah khairan pada para penyumbang, dan kita tangguh tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.